Dan saya dengan ini mempersilakan pembahas kita yang pertama daripada Selangor, Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Selangor yang berbahagia Puan Sopiah binti Haji Din, Puan 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Barisan Pegawai dan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita Negeri-Negeri, Wakil-Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang dikasihi lagi disayangi Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor yang berhormat Datuk Rosni Soha, Ketua Wanita bahagian-bahagian serta para perwakilan di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Bukan bermadah, bukan rayuan, bukan berceramah, mahukan perhatian, menyusun bicara, mengusul rencana, membuka kata, meraih agenda. Kabare kabeh dulurku sekalian. Sidang perwakilan yang budiman, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berwadah. Satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Taala dalam memberikan kita ruang dan peluang di saat dunia dilanda wabak pandemik COVID-19. Syukur kehadirat ilahi, ujian yang Allah sedang berikan kepada kita semua ini haruslah kita terima dengan hati yang terbuka. Kita lihat daripada perspektif yang lebih positif dengan menaksir hikmah di sebalik tiap-tiap yang berlaku. Mungkin inilah juga waktu untuk kita bersama-sama beristiqamah, memperbaiki kelemahan, mempertingkatkan diri dan terus yakin untuk mengembalikan kegemilangan pati. Saya percaya semangat wanita UMNO tidak pernah luntur, tidak lekang, tidak pudar, malah semakin menyerlah, semakin lantang, semakin berani dan gagah lagi megah. Bangkit dengan langkah berani apabila sumpah keramat UMNO bersatu, bersetia, berkhidmat itu dijunjung oleh wanita UMNO. Selagi itulah UMNO tetap utuh walau dirobek, dikecam, dihina, diinjak, dicaci dan diaib. Bijak menangkis panahan busur. Hanya ditepis, bukan berundur. Kesetiaan wanita, kesetiaan abadi. Menghadirkan jasmani, menzahirkan budi. Para perwakilan yang budiman, biar begitu, dalam lipatan sejarah kita telah lakukan yang terbaik kerana membina negara ini bagai mahligai yang serba indah sehingga sentiasa menjadi pujian dan teladan bagi negara lain. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dikecapi rakyat selama UMNO memerintah adalah yang terbaik dalam siri pentadbiran negara. Kejayaan kita melahirkan generasi cerdik pandai, profesional, usahawan Melayu dan bumi putra yang berjaya adalah perkara terbaik. Anak-anak Melayu dilihat semakin ramai yang berjaya dengan memimpin syarikat-syarikat besar. Namun sayang, akibat ketidakpuasan hati, kononnya apa yang dibangunkan untuk rakyat ada sahaja tidak kena di mata sesetengah pihak. Sebenci mana pun mereka terhadap UMNO, namun sumbangan kita dalam membangunkan negara tercinta ini tidak dapat mereka nafikan. Tidak mungkin Malaysia dikenali tanpa sentuhan pimpinan UMNO. Meskipun telah ramai anak-anak Melayu dan bumi putra berjaya mendapat tempat, namun wanita UMNO masih lagi tidak mencapai kota 30%. Maka untuk itu, wanita UMNO Negeri Selangor mempunyai usul yang sangat wajar dan penting untuk dibawakan. Para perwakilan yang dikasihi, dasar kota 30% wanita dalam penjawatan penting. Nampaknya kota 30% untuk wanita begitu sukar untuk dicapai. Peluang masih tidak ada untuk wanita, bukan 70%, bukan
bukan 50%. Tidak sampai pun 50%. Kita hanya inginkan berapa para perwakilan? 30% sahaja. Tapi sampai sekarang masih belum lagi dicapai. Kasihan. Kerajaan hari ini juga harus digesa untuk menggubal satu undang-undang yang memberi mandat kepada kerajaan untuk melaksanakan polisi 30% kota kepada wanita. Dasar penyertaan wanita mula dibentangkan oleh pentadbiran lepas pada bajet 2018 yang mewajibkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam keahlian lembaga pengarah di syarikat-syarikat berkaitan JLC, syarikat-syarikat pelaburan berkaitan JLC dan badan berkanun. Oleh itu, dasar-dasar yang memperkasa wanita dan kerjaya seperti perwakilan wanita dalam lembaga pengarah JLC dan badan berkanun haruslah diwujudkan segera. Janji dikata semanis rasa, rasa dibuat sepahit hempedu. Janji dikata tidak dikota, banyak berjanji jadi keliru. Semasa Pakatan Harapan memerintah, rakyat khususnya kaum wanita dijanjikan gula-gula untuk memberikan tempat kepada wanita. Jangankan wanita, geraduan pun turut sengsara kerana termakan di umpan manifesto turuan. Cukuplah sampai di sini. Seharusnya sebagai sebuah kerajaan yang bertanggung jawab perlu membela dan memperlihatkan bahawa mereka bersungguh-sungguh berganding meningkatkan taraf wanita, umpama kerajaan yang pro wanita. Para perwakilan yang dikasihi, buat masa ini jumlah ahli parlimen wanita di Malaysia ialah seramai 32 orang, iaitu mewakili hanya 14.4% sahaja daripada keseluruhan ahli parlimen. Oleh yang demikian, agenda mengarus perdanakan perwakilan wanita di parlimen seharusnya dimulakan pada peringkat parti politik terlebih dahulu, kerana sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dibentuk melalui pakatan dan koalisi parti-parti komponen politik. Sidang perwakilan wanita dan politik. Kebebasan dalam berpolitik dan keinginan untuk berpolitik perlu diterapkan bagi memudahkan dasar kota 30% dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bila tiada keinginan untuk berpolitik, maka pencapaian ke arah kota 30% ini akan menjadi agak sukar. Perspektif terhadap wanita tidak penting dan bukan pembuat keputusan adalah satu stereotip. Maka apabila berpolitik, wanita boleh mengambil ruang dan peluang sekaligus membuat keputusan untuk negara. Golongan lelaki tidak seharusnya rasa tergugat. Keseimbangan ini dapat dilaksanakan dengan kota 30%. Tidak harus dijadikan alasan bahawa wanita tidak berdaya, malah tidak ada karimastik. Pemimpin boleh menjadi siapa-siapa saja, baik wanita maupun lelaki. Namun, setiap pemimpin mempunyai kepimpinan yang baik. Jadi pemimpin dan kepimpinan adalah perkara yang berbeza. Lari ke hutan si anak rusa, rusa kecil namanya menjangan. Cantik wajah mungkin biasa, cantik jiwa tiada bandingan. Bagi memastikan kota 30% ini terdiri dari para wanita yang berkelayakan, perlunya ada peruntukan khas bagi peningkatan latihan. Kerana ini cabaran wanita lebih tinggi berbanding daripada lelaki. Para perwakilan yang budiman, sekat ikramisasi. Ada satu lagi gerakan yang hampir sama dengan wabak COVID-19 dan boleh bermutasi. Saya kelaskan gerakan ini sebagai wabak ikramisasi. Golongan gerakan ikram ini boleh menjangkiti mahasiswa dan mahasiswi di seluruh IPT. Setelah diikramisasikan, mereka yang dijangkiti ini boleh menjangkiti dan menjadi mana-mana parti yang akhirnya mempunyai agenda politik yang tersendiri. Mungkin pada permulaannya mereka ini kurang menyerlah. Namun hakikatnya apabila mereka mula menjawat jawatan yang tinggi, alamatnya amat sukar untuk diubati. Langkah berani menepani cabaran. Wanita UMNO Selangor menyeru dan memohon agar
gerakan ikram ini dihentikan di semua IPTA, maka harus dipastikan lantikan Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor itu pro kepada UMNO. Sidang perwakilan yang dihormati, kebimbangan untuk mencapai kota 30% hanya mungkin menjadi igawan dan impian, tinggal impian. Senario keadaan politik kita hari ini bolehkah membawa isu kota 30% ini? Pada kerajaan PN disandar harapan, namun kegundahan melanda jiwa dan raga kita bila mana semua sektor seperti sektor awam, sektor swasta, masjid sekolah sudah dibuka. Malangnya sidang parlimen masih tidak dibuka. Adakah parlimen kita pada hari ini masih lagi dilanda musim salji? Apakah slogan UMNO, no PKR, no PBBM, no DAP? Kerajaan PN hari ini merasa gentar. Wanita UMNO akan isytihar perang mendesak kerajaan PN membubarkan parlimen. Wanita bersedia menghadapi PRU bila-bila masa. Kita pulangkan hak demokrasi kepada rakyat dalam pilihan raya. Sidang perwakilan yang dihormati, dalam siri tampuk pentadbiran negara, inilah sejarah yang dicatat. Bila mana darurat parlimen ini seolah-olah menjadi kubu kepada kerajaan PN untuk mempertahankan jawatan, melindungi jawatan individu. Adat orang jantan, tunjukkan taring di gelanggang, jangan jadi bacul dan jangan jadi dayu. Sidang para perwakilan yang dihormati. Oleh yang demikian, sidang para perwakilan, sebelum saya melangkah mengundur diri, bicara sekali lagi saya suka tegaskan agar pencapaian kota 30% melibatkan wanita dalam semua sektor, perlu sokongan 100% dari wanita itu sendiri. Wanita mesti sokong wanita. Hidup wanita. Langkah berani mendepani cabaran. Wanita wajah, wanita luar biasa. Wanita ibu terbaik bangsa. Bunga seroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang saya pohonkan. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun jari 10. Mohon keampunan dan kemaafan. Mengucapkan jutaan terima kasih tak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Rosni Soha selaku Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor, kerana memberi peluang dan ruang kepada saya berdiri di atas pentas pada hari ini. Sekian, saya Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Selangor, mewakili seluruh kepimpinan sahabat-sahabat saya di negeri Selangor, mohon mengundur diri. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alon-alon janji kelakon. Terima kasih. Terima kasih orang Selangor. Sedap perbahasannya dan tepat pada waktunya. Terima kasih.